اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 2, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa huma min aini syari'atihi al-muhammadiyyati wa tariqatil ahmadiyyati wa tariqatil ahmadiyyati wa manhalani min manahilil muttaqin. Wahuma min aini syari'atihi al-muhammadiyyati wa tariqatil ahmadiyyati wa manhalani min manahilil muttaqin. Dan keduanya itu, kedua kitab Minhajul Abidin dan juga kitab Ihya Ulumuddin, setengah daripada ain, setengah daripada diri syariah Muhammadiyah, dan setengah daripada tariqah Ahmadiyah. Dan keduanya itu, kedua kitab Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, perhentian, ini tempat berhenti daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin, daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Dan keduanya itu, kedua kitab Minhaj, keduanya itu, iaitu kitab Minhaj yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-Nya yang muttaqin. Dan kitab Ihya, kitab Ihya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah dengan kitab Ihya. Kitab Minhaj, kitab Ihya, kedua-duanya karangan Imam Ghazali rahimahullah, setengah daripada ain, diri syariah Muhammadiyah dan tariqah, dan setengah dari tariqah Ahmadiyah. Syariah Muhammadiyah, syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tariqah yakni jalan Ahmadiyah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Minhaj yang diberi oleh Allah bagi hamba yang salikin. Kitab Ihya yang dimuliakan oleh Allah dengan kurniaannya adalah setengah daripada diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diri tariqah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana susunan dalam kitab Minhaj, susunan dalam kitab Minhajul Abidin adalah setengah daripada syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan keduanya itu, kedua kitab Minhaj dan Ihya, perhentian daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Ini sambungan muqaddimah kitab Minhajul Abidin yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Jadi Syekh Daud nak cerita dulu. Ini gambaran, ini masih lagi permulaan. Di hadapan dia akan ceritalah berkaitan dengan kitab Minhaj dan kitab Ihya Ulumuddin. Ini permulaan. Di permulaan ni ada dah dia punya gambaran bahawa kitab terjemahan ni berkait dengan kitab Minhaj karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tetapi direkeh lalu dah, diregu Minhaj dengan Ihya Ulumuddin, yang mana kedua-dua ni kitab yang paling masyhur bagi Imam Ghazali rahimahullah. Kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin, kedua-duanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakiki dia lah, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak zahirnya kedua-dua kitab ni karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian Syekh Daud menyatakan bahawa kitab Minhaj, kitab Ihya adalah setengah daripada ain syariah Muhammadiyah, setengah daripada diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tariqah Ahmadiyah, jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kitab Minhaj, kitab Ihya tak lari daripada jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah di sini jalan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tariqah di antara maknanya adalah jalan. Kemudian sekarang ni disandarkan tariqah ni kepada perjalanan penyucian rohani. Tariqah diletak kepada perjalanan penyucian rohani. Tetapi sebut kata tariqah ni dia bukan hanya khusus kepada perjalanan penyucian rohani. Tariqah ni jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah salat. Itu jalan yang paling besar. Sebab itulah dalam kitab Munyatul Musalli karangan Imam Ghazali, karangan Syekh Daud Al-Fatani ni, penterjemah kita ni. Syekh Daud penterjemah kitab Minhajul Abidin ni, kitab Munyatul Musalli. Di awal kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud memuji Allah dengan Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin. Alhamdulillahillazi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan salat adalah tariqah, jalan bagi orang yang muttaqin. Ada pada ni. Sebut tariqah ni bukan hanya semata-mata perjalanan penyucian rohani. Itu tariqah yang disunatkan kepada kita. Hak perjalanan penyucian rohani itu, itu dia ada dia punya syarat-syarat dia lah tu. Sebab apa-apa amalan sunat, dia ada syarat-syarat dia. Faham tak ni? Apa-apa amalan sunat yang kita nak memperbanyakkan, dia ada syarat dia lah. Sebab amal sunat ni amal yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal sunat lah yang bawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak memperbanyakkan amal sunat untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya pastikan garis kita tu garis agama yang sebenar. Barulah kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syariah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut garis benar ke tidak pucuk kacemaking, macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala?
nak memastikan kita tu atas landasan yang sebenar, real yang sebenar. Ni balik kepada asas ni, ilmu agama. Barulah pergi kepada nak mendekatkan diri kepada Allah. Tariqah penyucian rohani ni seolah-olah menjadi pelincir kepada kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nak mendekatkan diri kepada Allah sebagai pelincir pula, kita garis yang sebenar. Syariah kita asas-asas kewajipan kemas dah, tetap dah. Ni nak pelincir macam mana landasan yang sebenar pun, bab akidah pun tak tahu ke mana hala. Bab semayang pun semayang dengan adat tradisi je. Bab asas-asas fardu ain tasawuf pun, bab taubah hak wajib ijma' ulama pun cakap cemaking lagi. Hak tu nak pelincir kok mana? Pelincir kok sesat ada lah. Ni hak tariqah perjalanan penyucian rohani yang sebenar, memang ada syarat-syarat dia. Kalau kita buka dalam kitab kitab Sirus Salikin contohnya, itu kitab syariah. Kitab syariah Sirus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ni terjemah daripada kitab Ihya Ulumuddin tu. Sirus Salikin didatangkan syarat bagi orang yang nak menjalani perjalanan penyucian rohani, ada syarat dia. Ataupun buka kitab Haqiqah Al-Manhalus Safi, ada syarat dia. Dia ada syarat dia bagi orang yang nak menjalani penyucian rohani. Hak ni hak sebenar lah. Saya sebut dah sebelum ni, ada orang tak ada syarat, dia kata. Kenapa nak syarat-syaratkan? Itu tariqah tanpa syariah, tidak perlu syarat. Itu mudah je. Belajar fardu ain tak payah. Taubah, qada semayang, qada puasa tak payah. Gi minta maaf dengan orang sebab kita banyak salah orang, tak payah. Mujahadah untuk menghilangkan sifat riya, ujub, takabur, tak payah. Tu senang. Memang senang lah artinya. Sebut qada semayang rebah lalu dah. Dah banyak semayang tinggal sebelum ni. Sebut qada puasa, lembek tekak lalu dah. Dah kuat makan, nak qada puasa mana. Sebut kata pergi minta maaf, kita banyak kesalahan dengan orang. Kita ni orang besar-besar, orang pakat-pakat tinggi, banyak mana kita buat nanya orang bawahan kita. Pergi minta maaf seorang-seorang. Malu lah kita, komang lah kita. Masa lagi mengekali sifat takabur. Hak ni suruh balik kepada syariah, memang payah. Orang gini hak mudah terima ni. Tariqah tanpa syariah gini mudah terima. Batu terkadang tariqah tanpa syariah ni, dia punya perjalanan dia tu licin. Sebab apa? Sebab yang mengikuti tu orang-orang berkenaan. Kabel-kabel kuat. Bukan orang sebarang-sebarang. Hak ni hak mengikuti tu. Jadi orang hok kabel kuat ni, dia punya tapak boleh atas dunia lah, atas kuasa atas dunia ni, tapak kuat. Ni pasal ni. Ni, faham tak ni? Allah kita nak ingat ke Tuhan. Kenapa nak syarat-syarat kan? Fikiran belaka tu, akalang tu. Kita nak ingat ke Tuhan. Nak ingat ke Tuhan, zikrillah ni jangan singkatkan. Zikrillah ni berzikir tariqah. Itu je zikrillah. Singkat sangat tu. Sembahyang zikrillah yang wajib. Ni kita duduk belajar ni. Ini majlis zikir. Hak ni hak wajib. Di zikrillah ni hanya duduk ngatik tu je zikrillah. Tu singkat sangat tu. Faham tak ni? Sehingga kan kita bekerja untuk menanggung nafkah yang wajib atas kita. Itu pun zikrillah. Sebab apa? Sebab kita ingat pada perintah Tuhan. Tu tanggungjawab kita tu. Itu khidmat kita tu. Selain daripada kita nak menyempurnakan nafkah yang diwajibkan oleh syarak pada kita, kita nak berkhidmat untuk supaya masyarakat mudah dalam kehidupan, mudah dalam mengabdikan diri pada Allah. Itu pun zikrillah. Ni hak singkat ni.
Zikrillah hanya semata-mata zikir tarik ngatik je. Itu singkat sangat. Itu zikir yang disunatkan. Tu kena ada syarat. Itu kena ada syarat. Dan kita Sarus Salikin ada syarat dia. Nak bertariqah, perjalanan penyucian rohani. Kemudian dan kita Al-Manhalus Safi ada syarat dia. Syarat yang pertamanya apa? Kita ni ada bekal. Di antara syarat dia, kita ni ada bekal. Apa bekal kita? Taqwallah tu bekal kita. Taqwallah tu bekal kita. Apa taqwallah? Kita menyempurnakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan. Tu hak pertama. Taqwallah, kewajipan kena selesai. Terutama sekali kewajipan belajar fardu ain tu. Taqwallah terutama sekalinya akidah tu kena betul. Taqwallah terutama sekalinya semayang bang tu biar dengan ilmu. Taqwallah dia terutama sekali berkaitan ni syariat-syariat batin ni kena sempurnakan kewajipan taubah. Itu taqwallah. Itu syarat, di antara syaratnya kita tu biar ada bekal taqwallah. Tak ada syarat apa sebab kita nak penyucian rohani. Nak zikir yang banyak-banyak sunat, mestilah lengkap hak kewajipan-kewajipan. Memang ada syarat. Tariqah yang sebenar hak ada syariat. Mana ni? Kut Terengganu kita banyak peseng tak payah belaka tu, senang. Senang. Iman kita orang Islam kan, beriman lah. Cuma kita iman kita lemah, bukan tak ada iman. Iman lemah je. Bukan tak ada iman. Iman lemah tak ada iman. Ngaji tak berakidah, tak belajar. Ni sampai peringkat. Jadi kalau kena belajar sifat 20 dulu, macam mana orang hok mengucap, orang kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah, sebelum sempat belajar sifat 20 dia mati. Nak tanam mana dia kata? Sebab dia tak sempat belajar sifat 20 tu. Lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mati. Nak tanam mana? Ni jahil sangat ni. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, Islam lah dianya. Dah kita belajar sifat 20, itu iman. Iman hubungan masing-masing dengan Allah. Bila orang kafir ni mengucap 2 kalimah syahadah dengan sukarela, hukum zahirnya dia orang Islam. Mati jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Lepas tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, iman dia macam mana? Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah serta hati dia percaya dengan Allah dan dengan Nabi SAW. Percaya bukan macam kita lah. Kita ngaji betul benar dah berkaitan dengan Allah dan Rasul. Dia ni baru masuk Islam, dia percaya Allah lah Tuhan, Tuhan yang satu. Gitu-gitu je. Dia percayalah Nabi Muhammad tu utusan Allah, Nabi, Rasulullah, manusia yang terbaik. Dia tahu gitu je, sah iman dia. Dia mati saat tu syurga dianya. Tapi hak akidah tak jadi lagi, tak kemah lagi. Dimaafkan sebab dia baru masuk Islam. Tapi iman dia sah. Sebab apa? Hati dia percaya dengan 2 kalimah syahadah. Tapi iman tu dengan Allah. Ada ni. Tapi kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, hati tak percaya pada Allah dan Rasul. Dan kenapa mengucap 2 kalimah syahadah? Nak berkahwin. Nak berkahwin. Bunyi nama Nabi Muhammad tu dia berasa fobia apa panggil. Tapi kenapa mengucap? Tidak boleh berkahwin dengan orang Melayu. Maka dari segi zahirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah, sukarela Islam lah dianya, tapi tidak beriman, kafir di sisi Allah. Tapi kalau dia mati, kita hukum zahir, hak batin kita tak tahu. Jenazah ni akan diuruskan lah. Kemudian lepas dia jadi orang Islam, duduk dengar belajar, barulah timbul kepercayaan dia kepada Allah dan dia percaya pada Nabi SAW. Dia jadi orang beriman. Masa dia mengucap tidak percaya pada Allah dan Muhammad tak percaya, tapi dia hanya nak berkahwin. Lepas tu diberi penerangan. Dia pun jadi diterima dah hati dia akan Allah dan akan Nabi SAW. Asah dah iman dia. Tapi iman ni hubungan dengan Allah. Tapi nak ceritanya, dia mengucap Islam lah dianya.
mati uruskan sebagai orang Islam lah. Siapa ke dak reti mana? Dak reti Islam apa, iman apa? Ni tak ada syariat. Hak ni hak kata iman ada, kita orang Islam ni. Mudah je buat bab iman bab sebab apa? Tak mengaji pun. Semayang. Kalau lah tak pandai takkan boleh semayang. Ni kalau bawa mulut gini kau, dia tak reti bab semayang. Kalau reti bab semayang tak cakap gitu. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Hak hadis Khalaq bin Rafi' itu. Orang Badawi semayang dekat dengan Nabi 3 kali. Nabi kata fa innaka lam tusalli, kamu belum semayang. Nabi kata belum semayang. Disemayang 3 kali dah. Kalau pakai alasan kalau tak pandai tak akan boleh semayang, tu dia boleh semayang 3 kali ya. Tapi pandai ke tak? Nabi kata kamu belum semayang. Tengok. Tapi kalau keluar mulut, kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Tak ada syariat orang panggil. Oh, kata kalau taubat kena qada semayang. Tu orang bunuh orang 100 orang tu. Dia mati dalam perjalanan nak bertaubat masuk syurga tu, tak sempat pun qada semayang. Oh, dia buat alasan dengan orang hak mati dalam perjalanan nak bertaubat. Ni semua ni hak tak ada syariat belaka ni. Hak tak ada syariat. Orang-orang yang seumpama ni dia agak mana apa? Kepanasan lah kalau cerita-cerita hak bab ilmu. Tapi kalaulah betul-betul jalanan kitab Minhajul Abidin, memanglah yang pertamanya ilmu dalam kitab Minhajul Abidin. Buka kitab Ihya Ulumuddin, di awal tu bab ilmu tu 7 fasal. Habis tajuk ilmu, masuk tajuk akidah, ada 4 fasal, 4 tajuk. Lepas tu masuk bab taharah, masuk bab semayang. Ni hak Imam Ghazali. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kitab Minhajul Abidin nanti masuk bab ilmu. Macam mana penekanan Imam Ghazali berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni hak Imam Ghazali sungguh. Kadang-kadang tambuhnya ke ilmu, musing punya musing. Memanglah kitab Imam Ghazali semuanya asalnya balik pada ilmu. Balik barulah. Tapi hak kitabnya bukan minhaj saja. Bukan minhaj saja kitab ni, Al-Quran ada. Jadi kitab minhaj ni dengan Al-Quran jalan bercanggah lah kalau gitu. Tu baca kitab minhaj tu. Boleh kata gitu ada kitab minhaj. Kenapa bila tekan bab ilmu? Bila tekan bab ilmu, bukan kitab minhaj saja Al-Quran. Ni. Saya dah kata ni. Kitab Minhaj, kitab Ihya, setengah daripada ain diri syariah Nabi SAW, setengah daripada tariqah Ahmadiyah. Ini jalan Nabi SAW. Dalam kitab Minhaj contohnya dimulai dengan ilmu, disusuli dengan taubah. Itu bukan jalan syariah Nabi SAW. Itulah jalan syariah Nabi SAW. Tak lari dah. Tapi oleh kerana kitab Minhaj ni mulai dengan ilmu, dia ilmu tu dikesampingkan. Bukan kitab Minhaj je hak ada. Baca kitab Minhaj. Saya biasa sebut kitab Minhaj ni, inilah jalanan tok guru pondok. Kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin kitab wajib di pondok-pondok. Sebab ini jalanan pondok. Ilmu. Tapi oleh kerana tak lepas bab ilmu, punya deko musim. Memanglah kitab Minhaj ilmu dulu, tapi bukan kitab Minhaj saja yang ada. Nak lari daripada ilmu. Sebab apa? Tanpa syariah. Ada ni. Jadi nak zikir apa tak ada syarat-syarat. Tu tak ada syarat lah. Tak ada syariah. Dan kitab Sairus Salikin ada syarat dia. Dan kitab Al-Manhul Safi ada syarat dia. Salah satunya kita ni kena ada bekal diri taqwa Allah. Apa taqwa Allah? Syariah. Taqwa Allah tu syariah. Sebab taqwa Allah permulaannya at-taqwa anisyirki. Ini permulaan. Terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan taqwa Allah. Itu permulaan bicara kita nak pastikan kita ni iman yang sebenar, akidah yang sebenar. Tapi kalau setakat ada imam belaka kita ni iman lemah aje.
Iman lemah lah kita ni semua. Iman sempurna para awliya, para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi iman semua ada belaka. Awak tak kenal iman sebenarnya. Awak tak kenal. Sebab dia tak ada syariat. Ni kadang-kadang orang pasal gini nak tera-tera baca tauhid, nak tera-tera baca fiqh, memang tak ngaji, tak ada asas. Nak cerita ahli sunnah qadariyah jabariyah pun cukar cemaking sekali. Ni hak kepanasan boleh sebut bab-bab ilmu. Dia bab tariqah ni, saya masa duduk pondok 4-5 tahun lepas duduk pondok tu, jadi agak laju sikit dalam bab tariqah. Sebelum ditegur, diperbetulkan oleh hak abang-abang hak tariqah lama. Kita budak-budak, jadi memang ngaji dah 4-5 tahun dah duduk pondok. Bukan tak ngaji, tapi ngaji ilmu syariah, tak kenal lagi ilmu tariqah. Pas ke Selangor, masa budak-budak ke pas ke Selangor, bukan senang. Bukan kata keluarga orang senang boleh pergi jalan jauh-jauh. Pergi Selangor tu masa dulu kalau learning boleh pergi Amerika barangkali. Oh lah, bukannya mudah. Kita tak kenal tempat orang, tak pernah berjalan, tapi punyanya semangat nak bertariqah. Tapi nak cerita kadang-kadang malu lah. Laju Tapi alhamdulillah jumpa hak macam-macam, tapi selamat. Balik sedar, Allah salah tu sedar, tapi sedar pun masuk dulu. Tapi kadang-kadang adalah hak asbabnya, ditegur. Saya ingat lagi tu, dia lama tariqah, duduk pondok lama, dia lah hak banyak peringatan. Dia nampak kita ni laju, dia nampak laju. Dia kata, bagi dia nasihat, tak apalah, kata pergilah Kota Baru malam-malam minggu berzikir, lepas tu mengaji dulu molek, biar kenal dulu ilmu jalan tariqah yang sebenar mana. Turut setakat zikir sudahlah, dia kata malam-malam minggu pergi malam Jumaat di Kota Baru. Tapi jangan tu dulu, dia kata kena ngaji dulu. Kita kata kita ngaji dah ni 4-5 tahun dah duduk pondok. Itu ilmu syariat, dia kata, bukan ilmu tariqah. Selepas saya ngaji dengan almarhum Tuk Haji Rahman Wakaf Baru, guru yang mursyid dalam pengajaran kitab Haqiqah, kitab kitab Hikam, kitab Adun Nafi, baru faham macam mana nak pilih tariqah yang sebenar. Baru faham. Ada ni. Lepas tu saya pernah cerita, satu tuan guru boleh buka pondok ni mengaji 20-30 tahun. Buka pondok molek-molek ada, anak murid ratus dah. Dijumpa dengan tariqah, akhirnya pondok pun ditinggal. Ada ni, ditupu pada tariqah dia. Lepas anak murid ni jadi cukar cemakin dah lah. Anak murid ni macam hilang pucil lah tu guru dia, jadi ada tak ada ni. Jadi anak murid pun pergi jumpa satu baba, satu tuan guru yang memang mursyid dalam ilmu tasawuf, ilmu haqiqah. Memang guru yang mursyid, dikenali sebagai aulia ilah. Orang nak takat dia, orang tak nak takat dia, askar nak takat dia, ni bukan Malaysia lah, Sepadang. Askar nak takat dia, berenang tak darat. Dia kata air. Berenang tak darat. Air, dia kata. Air apa darat? Dia berenang tak sekarang. Dah nampak air tak mau berenang apa? Mari takat. Ni. Saya biasa ziarah dia, dia pakai baju t-shirt gitu je. Baju t-shirt pun kita kata kok macam bekas kena tembok baju t-shirt tu. Berlubang-lubang Ada bata buruk serta riba. Maknanya apa? Waraknya. Anak murid hok jadi macam hilang hala tujuan Tok Guru tinggal ni, pergi jumpa Tok Guru ni. Macam mana dia kata Tok Guru awak tu ikut tariqah yang salah. Ni. Tu ngaji 20 tahun bukan boleh ke pondok dah tu. Kenapa boleh jadi salah? Dia orang alim ilmu syariah. Dia terpesong dalam perjalanan tariqah tu ilmu lain. Jadi macam mana kita nak tahu ilmu tariqah yang sebenar? Tu kena ngaji beradang dulu waktu tu, ngaji dulu betul-benar, barulah kita terbabit. Ni terjun dulu, belajar doa apa doa. Siap. Ni hak banyak lain ni.
Ilmu fadha'il tak ada asam. Pakai turu. Zikir apa salahnya? Kita nak menyucikan hati. Menyucikan hati warna akidah pun tak mengaji. Menyucikan hati warna semayang pun tak dapat ilmu. Menyucikan hati warna kamu taubah pun belum. Dia kata, saya sedar. Tu tipu dari syaitan. Ada ni. Dia paling cepat orang perempuan lah. Paling cepat. Mudah terpengaruh. Ni ambil zikir ni. Ambil zikir ni. Kamu akan dapat ni. Kamu akan dapat ni. Kamu akan dapat nampak benda-benda gaib. Kamu akan dapat ni. Kamu akan dapat ni. Kalau jalan tarekat yang sebenar, kalau guru tahu seumpama ni, awal-awal lagi salah tak darat. Tu salah tak darat panggil tu, panggil apa? Salah budak sekolah panggil. Panggil salah muda-muda panggil apa? Salah muda-muda tu. Macam main bola tu lah. Hak salah muda-muda tu. Panggil apa? Salah budak sekolah. Mana salah sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia nak bawa perjalanan punya cara rohani. Tapi dipesongkan hati nak benda lain. Nak dapat benda pelik, nak dapat benda gaib, nak tahu benda tu. Dipesong dah. Sebab apa? Bukan redha Allah. Salah lalu dah tu. Kita syariah wa amal apa-apa nak jadi tok keramat ke apa ke, dah salah lagi syariah ni. Sebab apa mu kuat sangat semai sunat nak jadi tok keramat, nak jadi tok wali contohnya. Syariat tak salah, faham tak ni? Tapi kalau perjalanan tarekat punya cara rohani, tu salah awal-awal lagi tu. Ni. Tapi kalau orang yang tahu ilmu perjalanan, jumpa orang seumpama tu, awak amal ni, awak akan dapat ni, awak akan nampak ni, tu bukan dah tu. Bukan lah. Ni, nak buat zikir ni, nak perobat tu, nak perobat tu. Dah. Kita zikir bukan nak perobat hak jasmani, hak rohani. Nak perobat rohani ni syariat kena cukup. Nak perobat rohani ni syariat kena cukup. Sebab sebelum kita nak perobat hak rohani, hak dalam ni kena perobat syariat dulu. Akidah kena betul, semayang kena betul. Sifat-sifat mazmumah kena buang dulu. Kena buang sifat-sifat riak, wujud, takabur. Dan nak menyucikan lagi, barulah kita ada tarekat penyucian rohani. Itu hak sebenar lah. Hak sebenar. Hak sebenar ni ikut macam kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu yang pertama. Tak lagi dah. Lepas tu kita ni macam mana? Kita macam mana? Kita nak jadikan kita ni hamba Allah, yang diredai oleh Allah, yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hati kita dengan Allah hampir tak hampir, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa mana? Takwa yang pertama, takwa ni syirki, pegangan yang sebenar. Mengaji bab Imam Molek yang duk mudah-mudahan dakwa, berimam belaka dah. Ni bukan belaka ni. Dia tak kenal imam macam mana. Yang keduanya, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Tu fadha'in fiqh, fadha'in tasawuf. Ngaji hak tu dulu Molek. Hak tu pun mengaji tak apa nak lepas. Lepas mengaji beramal pula. Amal tu pun tak apa nak lepas. Jadi hak permulaan pun tapi setakat Tuhan kurnia, alhamdulillah. Kemudian nak dapat kesempurnaan ketinggian, nak tarekat nak apa, tu atas kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana guru yang mana jalan yang sebenar, kita kena nilai sendiri, kita ada ilmu sendiri, jangan duk dengar orang royak. Kadang-kadang ustaz nak tanya, tarekat ni betul ke tak betul? Awak tak boleh tanya saya. Awak kena ada ilmu sendiri untuk menilai. Tarekat dia molek, zikir dia molek. Memang zikir dia molek. Dah salahnya ke mana? Awak kena ngaji dulu, tahulah betul salahnya ke mana. Macam Al-Quran selebih-lebih zikir. Adakah orang yang pandai Al-Quran ni jalan betul belaka? Pandai ni. Orang hak tambah pada hukum Al-Quran pun, Quran duk ngaji sokmo, pas qiraat.
Tapi sebut kata hukum Al-Quran, dia jeling mula-mula sekali. Dan Al-Quran tu salah ke? Tak, dia salah. Jalanan dia salah. Dan zikir la ilaha illallah salah ke? Apa nak salah? Itulah afdalu zikri, Nabi kata. La ilaha illallah, selebih-lebih zikir la ilaha illallah salah kok mana? Tapi salah dia kok lain. Ada jalanan dia salah. Nak jadi syekh guru yang macam mana? Kita kena ngaji, kena ada ilmu. Oh, kalau gitu pah ke bila? Ni orang panggil gopoh. Tambahan pula dalam kitab-kitab hakikah menyebut wa'lam anna tariqatal qaum darisah. Ketahui olehmu jalanan hak tariqah ahli sufi yang sebenar darisah. Tariqatal qaum darisah dah. Tak ada. Pupus. Cuma almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Baru mengatakan bahawa darisah pupuh bukan tak ada. Tapi nak jumpa hak sebenar tu agak payah. Kalau ada sungguh sebenar, seberang laut pun kena pergi. Maksudnya gitu. Nak jumpa sebenar tu payah. Bukan darisah pupuh ni licin tak ada, bukan. Tapi nak hak sebenar tu sukar. Hak je ni jaja beri pada orang, ramai-ramai tak ngaji ni pakai beri tu, awal-awal lagi dah. Tak ngaji ilmu tariqah pun, ngaji ilmu syariat pun tak ada. Salah tak ada syariat kalau gitu puak ni. Puak ni kalau bak orang ngajar fardhu ain, dia lari dulu, dia tambah. Sebab dia rasa dia tinggi dah, dia rasa dia ada maqam dah. Main duk belajar 420, duk belajar bak taharah, duk belajar bak tayammum, bak wudu. Puak ni bila nak sampai ke Tuhan, dia sampai ke Tuhan dah dia berasa. Ni puak khoya panggil. Ni puak khoya. Kerana kita banyak pasal ni. Sepatutnya orang gini hak kuat mengaji. Dah tambah. Pada ni. Jadi hak jalanan tariqah yang sebenar ni darisah pupuh. Mana pun bukan makna pupuh tak ada terus. Nak cari hak sebenar tu sukar. Lepas tu hak mana sebenar, kita belajar dulu kitab molek, kitab bab tariqah. Nak kenal hak mana sebenar. Jangan tanya orang. Ni ilmu tariqah tak ada, ilmu syariah ada lah. Ilmu syariah ilmu lain tadi. Boleh buka pondok ngaji 30 tahun, tu ilmu syariah. Kenapa jadi boleh salah jalan? Dia salah bab tariqah, bab syariat tak salah dah. Sebab dia tu guru. Banyak ni. Ni kita ilmu syariat pun tak kena, ilmu tariqah lagi tak kena, terjun. Mana ada salah? Saya tengok dah, saya cek dah. Okey je tariqah dia. Saya kata apalah orang pasal ni. Ni pasal kapal ni payah. Saya tengok okey je. Saya kata apa? Dia dah makan dalam perkara ni. Kalau sebenarlah. Kalau tak sebenar, tak ada obat. Dia makan dalam. Jadi sedarah sedaging. Di tariqah ni, zikir ribu-ribu dia akan jadi sedarah sedaging. Kalau sebenar, jadi orang yang comel sangat-sangat. Kalau tak sebenar, payah nak berubat dah. Dia jadi sedarah sedaging. Pada ni. Atau kata kena cumat. Kalau kira kita ni Allah lah ngaji bab syariat, beramal syariat tu dulu. Jaga diri, jaga keluarga. Ni keluarga pun tak peduli. Hidup mengatik dia seorang. Dan anak bini mana? Tak peduli. Ni ada cara ni syariat. Keluarga hidup peduli. Kadang-kadang orang yang ada masalah ni, nak hilang masalah, nak hati tenang, nak hilang masalah keluarga banyak sangat, anak bini macam-macam. Jadi pun ambil zikir, hati pun tenang. Hak keluarga pun tak kacau dari sini. Dia pun duduk beramal. Patut nak bini dia guna ilmu agama, syariat agama. Dia lepas tangan gitu je. Ni pasal ada. Berapa ni? Nak cari zikir, nak jadi hati tak serabut dengan masalah keluarga. Lepas dapatlah tu. Lepas tu keluarga dia dah deli dah. Ni macam-macam lah. Macam-macam. Tapi saya sarang golongan seumpama dicari orang-orang hak ada title. Bila orang ada title bersama dengan mereka, maka selamatlah jalanan mereka. Pihak berkuasa nak kacau-kacau, tengok siapa dia ikut. Ni orang pakak besar. Ni pakak besar ni. Ni kerabat-kerabat ni. Jangan duk kosek ni, duk kosek. Dia main gitu. Ada ni. Yelah satu babik kadang-kadang kerabat-kerabat. Siapa nak kosek? Tak boleh kosek dah lah. Lepas tu kita macam mana? Ambil jalanan kitab Minhajul Abidin molek.
Jaga bab ilmu molek, jaga bab taubah molek. Kemudian jaga diri dan keluarga kita biar jalan agama sebenar. Kita pun buat amal sunat, hak qada-qada. Kita nak berzikir tarekah, kena ada ilmu suku sakak pula tu. Kita ambil lah zikir hak selebih-lebihnya membaca Al-Quran. Kena ada guru juga tu. Nak kita ambil tarekah, kena ada ilmu yang lengkap. Kita nak ambil zikir hak paling lebih ngaji Quran, kena ada ilmu juga, kena ada guru juga. Tak boleh ngaji Quran sendiri. Sebab tu orang tua dulu dia ngaji ilmu pegangan, ngaji ilmu bab semayang, ngaji ilmu tasawuf, dia ngaji ilmu Quran. Tu je orang dulu. Dia ngaji ilmu Quran. Ngaji ilmu Quran. Lepas tu amalan dia baca Quran, baca Quran. Akidah dia comel, semayang bang dia comel, hati dia baik. Hak ni soleh sampai ke mati. Barakah hidup mereka sampai ke mati. Tak ada dok tinggi-tinggi. Tak tu dia duk main. Tapi akidah dia comel lah. Ilmu syariat dia comel. Apa dah amalan sunat yang mereka perbanyak? Membaca Al-Quran. Sebab tu orang dulu selain daripada ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu fiqh, dia ngaji ilmu Quran. Tu. Lepas tu bab zikir-zikir tarekah ni di kalangan tuan guru. Kalau orang dulu ada ni, di kalangan tuan guru. Kita kalau jumpa tuan guru nak berhenti pondok, minta amalan, dia akan beri amalan yang sesuai untuk kita. Amalan syariat je. Walaupun tok guru tu ada tarekah dia. Tapi kalau kita nak murid lagi jumpa tok guru, saya nak berhenti dah, nak balik duduk kapur, nak pindah pondok, minta amalan, dia akan beri amalan yang sesuai untuk kita. Amalan syariat gitu je. Pada ni. Tu hak ngaji molek dah tu, hak ngaji molek dah. Tapi hak nak jalan sebenar lah, tak semudah tu. Hak tarekah, hak tak sebenar tu, siapa-siapa pun boleh pergi minta. Tak payah ngaji, tak payah ngaji fardhu ain, tak apa fardhu ain tak ada pun. Dia akan beri je. Hak tu mudah. Lepas tu cepat sampai ke Tuhan. Cepat naik makam. Ni hak duk sujud surah ni, tu kulit syariat je tu, dak apa ke Tuhan tu, dia kata. Dia tengok ngekor mata je duk sujud surah ni. Tak apalah, tak apa. Dia ni kita ni tak ada makam, memanglah kita tak ada makam. Banyak lagi dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa pun tak habis lagi kena. Hak kena dosa pun banyak lagi buat. Taubah pun belum selesai lagi. Tu ialah kitanya. Kita duk qada tu je. Tapi insah diri, kena diri tu alhamdulillah dah. Jadi kita ikut jalanan kitab Minhaj. Kitab Ihya ni kena ngaji betul benar lah. Kitab Minhaj. Kitab Minhaj, kitab syariat, kitab Ihya ni adalah diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalanan dah kitab Minhaj ni, jalanan kitab Ihya Ulumuddin tak lari daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya itu perhentian, tempat berhenti daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang muttaqin di sini dengan maksud orang yang arif billah. Muttaqin hak paling tinggi. Muttaqin hak paling tinggi. Orang arif billah di kalangan aulia illah. Tempat berhenti merekanya Minhaj dan kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita pun samalah juga. Kita muttaqin pekat syariah ni, kita ambillah kitab Minhajul Abidin, yang mana perjalanan kitab Minhajul Abidin adalah setengah daripada ain syariah Nabi, diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahaditsin nabawiyyati wa atharis salihina wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.